Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Aimami Farizal daripada kelas DDT 6C serta nombor matrik saya 03 DDT 18F1057. Ini membentangkan laporan akhir latihan industri sesi Disember 2020. Latar belakang syarikat. Nama syarikat yang saya telah jalani latihan industri ialah Mekacom Teknologi Sedang Berhad. Mekacom mempunyai pengalaman 20 tahun dalam industri IT. Mekacom mula beroperasi pada tahun 2007 dan juga Mekacom mempunyai 4 cawangan, iaitu yang pertama di Pulau Pinang, yang kedua di Kuala Lumpur, yang ketiga di Perak dan juga yang terakhir iaitu di Alustar. Dan juga merupakan HQ Mekacom. Operasinya disokong oleh 4 jabatan utama, iaitu akaun, teknikal, pembangunan perniagaan dan juga jualan. Setiap jabatan memainkan peranan penting untuk menyokong aktiviti perniagaan Mekacom tersebut. Seterusnya, objektif latihan industri. Objektif yang pertama ialah menanam semangat kerja berpasukan dan perhubungan yang baik sesama pekerja industri. Yang kedua, melatih pelajar untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional dengan baik dan berkesan. Yang ketiga, membolehkan pelajar mengaitkan teori-teori yang telah dipelajari dengan aspek-aspek praktikal ataupun sebaliknya. Yang keempat, menanam sifat amanah, tanggungjawab dan juga berkeyakinan diri. Yang kelima, membina daya kreativiti dan menyumbang idea yang berkualiti kepada organisasi ataupun industri. Yang keenam, untuk meningkatkan pengetahuan pelajar terhadap keadaan semasa di persekitaran kerja yang sebenar. Seterusnya, visi dan misi syarikat. Visi syarikat ialah untuk menjadi pemboleh strategi infrastruktur perniagaan pelanggan kami. Kami akan terus memetakan pengalaman dan kemahiran kami dengan tuntutan perniagaan pelanggan. Misi syarikat pula untuk terus menawarkan dan menyokong pelanggan kami dengan teknologi dan penyelesaian yang boleh dipercayai untuk membantu mereka kekal di persaingan perniagaan mereka. Ini merupakan carta organisasi syarikat. Seterusnya, aktiviti sepanjang latihan industri. Aktiviti yang pertama ialah berjumpa dengan pelanggan. Berjumpa dengan pelanggan merupakan perkara asas bagi jabatan sistem, di mana kami akan berjumpa dengan pelanggan sama ada pelanggan tersebut merupakan pelanggan baharu ataupun pelanggan yang telah menempah sistem kepada syarikat kami. Jika pelanggan tersebut merupakan pelanggan baru, kami akan berjumpa dengan mereka untuk tanya apa masalah yang dihadapi semasa tiadanya sistem. Kemudian kami akan memberitahu cara penyelesaian menggunakan sistem dan juga sama ada kami mampu buat ataupun kami mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan sistem. Dan kami akan memberitahu pakej-pakej yang syarikat kami sediakan untuk sistem. Jika pelanggan tersebut merupakan pelanggan yang telah menempah sistem di syarikat kami akan berjumpa dengan mereka untuk membentangkan sistem yang kami bina dan menerangkan secara terperinci berkenaan sistem tersebut supaya pelanggan itu faham pergerakan sistem tersebut ke suatu tempat yang lain. Dan juga kami akan tanya sama ada terdapat kesilapan ataupun kesalahan yang kami lakukan dalam sistem secara tidak sedar. Kemudian kami akan
betulkan kesalahan tersebut. Seterusnya, yang kedua, berbincang dengan penyelia. Berbincang dengan penyelia merupakan proses di mana selepas kami berjumpa dengan pelanggan baru, kami akan berbincang dengan penyelia berkenaan pergerakan sistem baru yang kami perlu lakukan dan cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan tersebut, dan juga memasukkan apa yang pelanggan itu mahukan. Aktiviti yang ketiga ialah membuat lakaran reka bentuk sistem. Membuat lakaran reka bentuk sistem ini merupakan perkara asas sebelum kita memulakan sesuatu sistem tersebut, di mana apabila kita membuat lakaran reka bentuk sistem ini, kita akan nampak lebih jelas di mana kedudukan setiap objek seperti label, button, input box, navigation bar dan sebagainya lah. Disebabkan tu kita perlu membuat lakaran reka bentuk sistem dulu sebelum memulakan sesuatu projek lah. Aktiviti yang keempat ialah membuat carta ahli sistem. Carta ahli sistem ini dibuat setelah lakaran reka bentuk sistem diterima oleh pengurus projek. Carta ahli sistem ini juga dibuat untuk memudahkan pasukan yang membina sistem untuk memahami pergerakan sistem tersebut. Aktiviti yang seterusnya ialah membuat proposal. Proposal akan dilakukan selepas lakaran reka bentuk dan juga carta ahli sistem diterima oleh pengurus projek. Proposal ini juga akan diserahkan kepada pelanggan untuk pelanggan itu menilai dan juga memberitahu kami kesilapan dan juga kekurangan yang terdapat di dalam lakaran yang kami lakukan. Kemudian jika tiada masalah, barulah syarikat kami dapat membina sistem tersebut. Aktiviti yang terakhir ialah membuat sistem ataupun laman web, di mana untuk kita membuat sistem memerlukan pengetahuan daripada segi bahasa pengaturcaraan, iaitu PHP, HTML, CSS, jQuery, JavaScript dan lain-lain. Dan juga untuk membuat sistem ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah, dan juga mempunyai banyak masalah untuk melengkapkan suatu sistem tersebut. Kesimpulannya, dengan latihan industri ini, saya boleh menyediakan diri untuk menghadapi dunia pekerjaan yang sebenar. Latihan industri ini juga merupakan cara untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan bagaimana menjadi pekerja yang profesional. Dan yang terakhir, latihan industri juga memberi faedah dengan pengetahuan praktikal yang diperlukan oleh profesion. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.